Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Sembang Didik di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syamim. Untuk hari ini, kita akan membawakan topik yang cukup istimewa berkaitan dengan harapan dan wawasan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang ke-19. Siapakah beliau? Dan untuk itu sebenarnya Irfan ingin ceritakan sedikit kepada anda semua. Sebenarnya KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, mengumumkan pelantikan Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali sebagai Ketua Pengarah Pendidikan yang ke-19 pada 23 September lalu, dan inilah orangnya di sebelah Irfan. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, nampaknya Datuk memang seorang yang sangat segak bergaya. Dan pada hari ini kita akan membicarakan topik berkenaan dengan harapan dan wawasan Datuk sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, apa kata kita mulakan dengan soalan yang pertama, Datuk. Jadi untuk segmen ini kita akan membincangkan soalan yang pertama berkaitan dengan pelantikan Datuk sendiri sebagai Ketua Pengarah yang baru adalah bertepatan dengan pengalaman luas Datuk dengan KPM. Alhamdulillah, dan ramai yang berpandangan Datuk adalah orang yang paling layak di sini untuk menjawab jawatan yang sekarang ini. Jadi mungkin Datuk boleh berikan sedikit komen, silakan. Terima kasih Irfan dan Sama-sama. Didik TV. Pertamanya setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah izin jua lah saya dapat diberi amanah sebagai Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Ini satu amanah yang cukup besar. Bukan satu kedudukan yang untuk dibanggakan, tapi untuk membawa Kementerian Pendidikan Malaysia bersama dengan rakan-rakan untuk melahirkan anak bangsa kita yang hebat. Betul. Generasi pewaris negara nanti. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya berada dalam Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai pendidik sudah 33 tahun. Jadi 33 tahun itu satu tempoh yang panjang. Betul, dan banyak perjalanan pengalaman yang telah saya lalui. Jadi alhamdulillah, mungkin ramai mengatakan seperti yang Irfan kata tadi, yang paling layak. Sebenarnya ramai yang layak, asalkan mereka dapat bekerja sebaik mungkin untuk pendidikan anak bangsa, semuanya layak. Tapi mungkin rezeki diaturkan, saya yang diamanahkan. Jadi pada saya, satu pengalaman yang telah saya lalui sepanjang tempoh berkhidmat 33 tahun itu, mungkin itulah yang dinilai oleh rakan-rakan, mereka yang pernah saya pimpin ataupun masyarakat, yang melihat kerjasama saya dalam pelbagai sudut daripada apa yang telah saya diamanahkan sebelum ini. Saya pernah menjadi guru di sekolah. Baik. Bermula dengan seorang guru? Bermula dengan seorang guru. Baik. Jadi semasa guru, kitalah juga warden asrama, jaga anak-anak di asrama. Kitalah juga jurulatih pasukan rugby sekolah. Jadi melatih anak-anak bermain di padang. Kitalah juga guru badan beruniform pengakap, bawa anak-anak ke perkemahan. Saya boleh katakan Datuk sendiri sebagai seorang bapa kepada murid-murid di sekolah ketika itu. Betul, dan bermula dari situ, Datuk sendiri melangkah lebih jauh dalam bidang pendidikan di negara kita. Datuk, betul. Dan mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit dari segi pengalaman Datuk, latar belakang Datuk sepanjang 33 tahun berkhidmat dalam sektor pendidikan. Silakan. Ya. Jadi itulah, bila kita bercakap tentang pendidik, yang penting, perkara yang paling asas dalam jiwa kita ialah mesti ada satu jiwa untuk mendidik, mengajar, menyampaikan ilmu. Jadi tidak kira di mana kita berada. Jadi dari sekolah tadi, saya bergerak ke Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, betul. Di sana, saya diamanahkan untuk menguruskan peperiksaan. 20 tahun menguruskan peperiksaan. Jadi di situlah kita didik anak bangsa kita supaya menghadapi peperiksaan dengan cara yang terbaik supaya mereka dapat lahirkan apa sebenarnya yang telah mereka pelajari. Daripada situ, saya pergi jadi pengetua sekolah. Pengetua sekolah, lagi sekali saya berhadapan dengan anak-anak di sekolah, mendidik mereka dengan pelbagai cara. Balik semula ke jabatan, menjadi ketua sektor, timbalan pengarah dan akhirnya pengarah pendidikan Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Sebelum saya bergerak pergi ke lembaga periksaan pada tahun 2020. Baik. Sebenarnya Irfan, perjalanan kita ni nampak seperti mudah. Betul. Tapi sebenarnya setiap langkah itu ada cabaran yang besar. Ada liku-likunya. Ada liku-likunya. Bila masuk ke lembaga periksaan tahun 2020, cabaran yang cukup besar. Saya kena menguruskan periksaan dalam masa pandemik COVID-19. Betul. Jadi nanti kita ceritakan. Nanti kita apa simpan sejarahnya dulu. Kita simpankan nanti. Baik. Yang pentingnya daripada situ, banyak pengalaman diperolehi, lagi sekali diberi peluang untuk menggalas Jabatan Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar Kurikulum. Dan hari ini alhamdulillah saya di sini. Jadi mungkin di situlah rakan-rakan yang pernah bersama dengan saya, yang bekerja, masyarakat yang mengenali saya, mungkin mengatakan saya layak berada di situ atas pengalaman.
Tapi setiap orang tu ada pengalaman yang berbeza. Betul, saya Cuma yang penting pengalaman itu diguna pakai dalam kepimpinan di mana kita diamanahkan. Ya. Itu yang lebih bermakna, Baik. yang lebih mahal nilainya. Baik Datuk. Sebab bila orang kata pengalaman itu mendewasakan satu, dan lagi bagi saya pengalaman itulah yang akan melonjakkan kita kepada tahap yang lebih tinggi insya-Allah. Dan kita ingin teruskan dengan soalan yang kedua bagi segmen pertama ini. Mungkin Datuk ada pendekatan ataupun perancangan pada peringkat awal ini untuk dilaksanakan, kemungkinan ada nilai tambah yang ingin Datuk kongsikan kepada pendidikan negara kita. Okey, insya-Allah. Jadi tadi kita bercakap tentang pengalaman. Dan diberi satu tanggungjawab amanah yang besar. Jadi langkah awal mungkin saya perlu lihat di mana status masa, di mana beradanya pendidikan negara. Jadi perlu saya lihat di negeri-negeri, di daerah, di sekolah-sekolah, apa yang sedang berlaku, apa yang dibuat oleh cikgu-cikgu kita di sekolah, apa yang mereka seronok, apa yang mereka sudah buat yang terbaik di peringkat mereka, kita perlu lihat. Jadi pengetua, guru besar, pemimpin, mungkin ada di antara mereka tu sudah jauh ke hadapan, sangat hebat, yang mungkin selama ni kita mungkin tidak nampak di mata kasar kita, tapi kita hanya mendengar cerita-cerita yang mungkin ada benar atau tidaknya. Jadi insya-Allah di peringkat awal ini saya telah mengajak rakan-rakan di Kementerian Pendidikan Malaysia untuk sama-sama kita turun ke bawah untuk melihat kerja buat rakan-rakan kita, untuk kita raikan bersama. Sebab pastinya yang berada di lapangan ini, inilah mereka yang betul-betul memberi pendidikan yang terus sampai pada anak-anak kita. Yang ada jiwa, Datuk. Yang ada jiwanya. Jadi kita berada di kementerian, di jabatan, seharusnya menyelami jiwa cikgu-cikgu kita, pendidik ini. Kalau kita tidak ada di hadapan mereka, mana nak dirasakan ada jalinan, kemesraan, kejelekitan, saling mempercayai. Jadi itu yang penting. Nanti mungkin kita boleh bercakap tentang cerita saling mempercayai dalam pendidikan ini. Ceritanya sangat besar, sangat istimewa. Sebab pendidikan ini bukannya kita nak coretkan di atas sekeping kertas, tapi cerita pendidikan ini ialah perkara yang kita nak tulis di hati anak-anak murid kita. Apa yang mereka dapat dalam masa persekolahan, dan di hati mereka itulah yang akan membuatkan mereka kuat, akan terus mensejahterakan kehidupan ini, insya-Allah. Insya-Allah Datuk. Dan tadi Datuk ada bercakap berkenaan dengan selami jiwa warga pendidik. Dan mungkin dari segi aspek kepimpinan, bagaimana Datuk ingin terapkan perkara itu dalam jiwa pendidik-pendidik di negara kita, Datuk? Hari ini kalau kita bercakap tentang pendidikan, tentulah kita kena bersemuka. Betul. Kita dah rasa pendidikan yang tidak bersemuka dalam tempoh pandemik COVID-19. Saya sendiri pun pernah merasa pernah merasa PDPR, baik yang di universiti ataupun di sekolah. Dia boleh berlaku, ilmu boleh sampai, tapi mungkin sentuhan itu tidak sampai, ke jiwa anak-anak itu. Sebab tu bila kita bercakap tentang pendidikan, sentuhan itu sangat penting. Bila kita berada di padang, kita berada di pentas, kita berada dalam bilik darjah, kita berada dalam aktiviti luar, semua itu adalah sentuhan seorang pendidik kepada anak yang mereka didik. Sentuhan itulah yang sangat tinggi nilai dia. Jadi bila kita turun, kita lihat bersama-sama, jadi kita akan memerhatikan cara kepimpinan yang dibawa oleh setiap peringkat tadi. Bila kita cakap tentang kepimpinan, kita jangan ingat ia berada di Kementerian Pendidikan, ia berada di JPN. Tidak. Dia sebenarnya berada di segenap peringkat. Sampailah ke dalam kelas. Mungkin seorang ketua darjah juga adalah pemimpin. Betul. Kepada rakan-rakan yang ada dalam kelas. Jadi kita nak lihat bagaimana seorang pengetua, guru besar boleh menjadi pemimpin yang hebat kepada guru-gurunya, guru-guru kepada muridnya, dan murid-murid di kalangan mereka. Jadi kepimpinan yang sangat kita tuntut hari ini ialah kepimpinan yang saling mempercayai. Saling mempercayai, okey. Dan saling memberi inspirasi. Itu yang penting. Sebab pendidikan ni, dia tidak boleh guna pendekatan yang command and control. Semuanya nak diarah, nak dikawal. Betul. Manusia sifat dia memang begitu. Dia tak suka dikawal dan diberi arahan yang terlalu rigid. Macam mana nak berubah hatinya? Tetapi manusia akan berubah hatinya, luntur hatinya dengan diberi satu kepercayaan dan kita saling mempercayai. Kita saling
bekerjasama. Dan bagaimana pun lagi aspek inspirasi yang Datuk katakan tadi, bagaimana inspirasi itu mampu menolong anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang pendidikan? Dia untuk anak-anak berjaya, kita kena lihat bahawa keupayaan mereka, potensi yang ada pada anak itu, apabila dia keluarkan dalam apa jua bentuk, kita mesti hargai. Raikan. Kita kena acknowledge apa yang mereka buat. Meraihkan potensi mereka, itulah sebenarnya kita sudah memberi satu inspirasi. Tak kira mereka datang ke sekolah, kita raikan dengan cara mereka bersukan, mereka bakat menyanyi, betul, bakat melukis, apa jua bakat potensi yang mereka tunjukkan, kita kena raikan. Sebenarnya pendidikan ni bukan berkaitan dengan intelek saja, bukan akademik sahaja. Bukan akademik saja. Kita selalu fikir kejayaan seorang anak itu apabila akademiknya hebat. Bila semua dapat A, itu bila yang semua cemerlang. dapat A, itu yang cemerlang. Okey. Tapi apa nak jadi dengan yang majoriti, yang ramai ni, sedangkan potensi mereka sangat besar. Jadi apabila kita raikan potensi mereka, di situlah akan datang inspirasi. Sebab saya rasa, wow, cikgu saya tahu bahawa saya hebat dalam melukis. Wow, cikgu saya tahu saya hebat dalam sukan. Jadi di situ akan jadi satu sumber inspirasi. Setiap kali dia buat kejayaan, dia akan diraikan. Dan daripada inspirasi itulah dia akan bergerak kepada potensi yang lain. Sedikit demi sedikit, akhirnya dia akan jadi ABC. Jadi nanti kita ceritakan ABC. Baik, satu perkara yang menarik, Irfan kurang faham lagi ABC itu apa, tapi insyaAllah kita akan diskusi sebentar lagi. Tapi Irfan suka bila Datuk katakan kita patut beri ruang dan peluang kepada anak kita untuk mereka tunjukkan potensi mereka. Mungkin ada yang pandai melukis, pandai bersukan, dan ada antara mereka mungkin kurang dari segi akademik tapi banyak potensi yang lain. Jadi kita perlu gilap dan raikan mereka bersama-sama, insyaAllah. Jadi jom kita berhenti berehat seketika, kembali sepanjang dalam Sembang Didik, Didik TV KPM. Inilah dia Sembang Didik di Didik TV KPM. Masih bersama dengan Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Dan tadi kita merujuk kepada kenyataan Datuk, di mana ketika COVID-19 negara kita bangkit untuk kembali berdiri megah. Begitu juga dengan dunia pendidikan yang berdepan laluan sukar untuk sampai ke tahap ini. Dan apa pandangan Datuk sebenarnya mengenainya, kerana dengan kerjasama semua pihak Datuk, kita masih lagi dapat meneruskan usaha murni dalam pendidikan negara kita. Macam mana Datuk? Silakan. Okey. Kita imbas kembali 2 tahun sebelum yang lepas, semasa pandemik COVID-19. Itu tempoh yang mencabar bagi semua umat manusia di atas muka bumi ini, khususnya kita di negara Malaysia dan dalam bidang pendidikan. Jadi fokus kita kepada pendidikan, masa itulah perkara baharu mula dipelajari oleh semua warga pendidik. Bukan warga pendidik di sekolah saja, bahkan kami di peringkat kementerian yang memimpin mereka pun menghadapi cabaran dengan situasi yang tidak menentu. Betul. Dan terpaksa belajar perkara baru. Jadi di sinilah sebenarnya menuntut kita untuk melaksanakan prinsip bekerja yang betul. Dalam masa yang kita tidak pasti apa yang akan berlaku, perkara yang paling utama ialah kita mesti ada sifat keterbukaan. Boleh menerima apa jua pandangan, sebab pandangan yang diberi itu mungkin nampak kecil tapi impak dia besar dalam situasi yang tidak boleh dijangka. Yang kedua ialah kebersamaan. Bila kita dah terima satu-satu perkara itu, kita buat sama-sama, walaupun senang ataupun susah. Tetap kita bersama. Dan akhirnya jangan lupa kita bersyukur. Syukur atas setiap apa yang telah dapat kita laksanakan dengan baik. Sekecil-kecil kejayaan sampailah kepada sebesar-besar kejayaan. Jadi pandemik COVID-19 menjadi satu titik sejarah yang penting dalam kehidupan kita. Di mana kalau di Kementerian Pendidikan Malaysia, selain daripada PDPR yang kita mengajar secara dalam talian dengan pelbagai cabaran, kita juga mengendalikan peperiksaan awam, iaitu SPM 2020. Betul, Datuk. Jadi inilah saat di mana pada ketika masyarakat tidak boleh keluar daripada rumah, tapi kumpulan pelajar ini sangat istimewa. Mereka dibenarkan keluar, merentas sempadan, merentas daerah dan negeri untuk pergi ke sekolah menduduki peperiksaan. Dalam keadaan pandemik COVID-19, akhirnya mereka berjaya
melaksanakan peperiksaan itu dengan hanya 3,000 kes sahaja yang berlaku bukan di dalam Dewan Peperiksaan tapi di luar. Jadi apa yang kita dapat belajar daripada pelaksanaan SPM 2020 ini cukup istimewa. Inilah cabaran yang betul-betul mengajar kita erti pengorbanan dalam pendidikan. Kita tidak mengira apa status kita, kita bekerja sebagai satu pasukan yang kuat dan semuanya akan berlaku. Jadi sebenarnya bila bercakap tentang cabaran dan kejayaan, kita gah boleh meneruskan itu, tidak ada rahsia lain, iaitu rahsia kebersamaan semua pihak. Betul. Pada ketika itu kita bekerja dengan KKM, MKN, dengan pihak PDRM, ibu bapa masyarakat, PABG, pemimpin sekolah, pengetua guru besar, guru-guru sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya terlibat. Jadi terlalu ramai kalau saya nak senaraikan, dan of course media. Pihak media masa itu sangat main peranan, sangat membantu kami di Kementerian Pendidikan. Kita tak dapat nak turun ke bawah kecuali menggunakan media. Dan Datuk, sebenarnya bercakap berkenaan dengan kebersamaan, suka untuk saya ceritakan dan kongsikan kepada penonton, Didik TV juga merupakan satu inisiatif oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita memberikan pendidikan secara maya ataupun interaktif dengan murid-murid kita. Ya, betul, betul. Sangat tepat sekali. Jadi sebenarnya ramai yang sudah mengakui kejayaan mereka dengan mengikuti rancangan di Didik TV, dan mereka dapat menghadapi peperiksaan dengan penuh yakin. Begitulah, masa itulah juga cabaran perubahan format baharu dengan arahan-arahan yang tertentu, dengan ada amali sains, ada ujian mendengar bertutur. Jadi semua itu berlaku dalam tempoh pandemik COVID-19. Satu cabaran yang besar, tapi atas semangat kebersamaan itu akhirnya kita bawa aspirasi KPM jauh ke hadapan. Jadi sebenarnya kita tak nak hilang momentum tu. Momentum itulah yang kita akan terus bawa. Kita akan teruskan. Walaupun kita kata kita dah keluar daripada tempoh pandemik COVID-19, tidak ada lagi sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya inilah masa kekuatan kepimpinan kita semasa pandemik untuk kita jadikan hasil yang luar biasa pula pasca pandemik, insya-Allah. Hasil yang luar biasa, dan suka untuk saya kongsikan sedikit pengalaman saya sendiri sebagai pengacara di Didik TV ni. Saya boleh lihat di mana ramai guru-guru dan juga murid-murid di luar sana sangat bersemangat apabila mereka sendiri dapat peluang untuk sama-sama mempelajari perkara baru di sini, Datuk. Dan dari situ juga kita boleh lihat di mana murid-murid kita ni bukan sahaja mereka suka untuk belajar, tetapi juga mereka inginkan perkara baru, Datuk. Dan bila Datuk cakapkan berkenaan dengan kebersamaan, keterbukaan, di situlah momentum kita perlu cari. Ya, betul. Saya nak tanya Irfan satu soalan. Silakan, Datuk. Soalan apa ni, Datuk? Perasan tak dalam masa 2 tahun kebelakangan ini kita memasukkan UPSR, kita masukkan PT3. Jadi apa yang kita buat, kita buat pemerkasaan PBS. Betul. Okey. Jadi bagus, sebab jawapannya tepat. Sebab dan yang kita tahu juga sekarang ni ada ujian akhir sesi akademik, Datuk. Dan alhamdulillah. Itu dah markah bonus tu. Markah bonus. Itu markah yang kedua. Jadi sebenarnya apa yang saya nak kaitkan ialah bila Irfan katakan anak-anak ini seronok belajar. Jadi sebenarnya dulu ada satu tekanan kepada anak-anak pelajar kita bila mereka pergi ke sekolah, apa yang diharapkan ialah kecemerlangan akademik untuk dapat straight A. Bagi yang tak dapat keputusan yang baik, mereka rasa rendah diri, kecewa. Jadi bila kita tiadakan UPSR dan PT3, kita pun sudah menceritakan kepada semua ahli masyarakat, janganlah anggap tiadanya peperiksaan itu tidak ada arah untuk, tidak ada sebab untuk kita pergi ke sekolah. Sebenarnya inilah yang kita nak buat dalam sistem pendidikan yang seronok tadi, yang teruja. Anak-anak boleh buat pelbagai perkara yang mereka nak dalam tempoh pembelajaran. Jadi bila tidak ada peperiksaan, mereka pergi ke sekolah dalam suasana yang lebih seronok, lebih yakin. Mereka boleh buat pelbagai aktiviti yang disediakan oleh pihak sekolah, belajar dengan cara yang lebih inovatif, lebih kreatif. Dan di sinilah ilmu yang sebenar-benarnya akan masuk dalam jiwa anak kita tanpa ada satu tekanan. Keterbukaan mereka itu akan menjadikan mereka lebih baik. Jadi inilah yang kita nak bina. Kita nak bina karakter mereka, kita nak bina intelek mereka yang lebih tinggi nilai. Keseluruhannya kita bina anak bangsa kita jadi diri yang baik. Jati diri. Baik, terima kasih Datuk. Dan tadi Datuk ada kongsikan bagaimana Datuk sendiri ada banyak pengalaman, mungkin 33 tahun pengalamannya. Dan dari segi pengalaman yang Datuk sukar untuk lupakan sepanjang berkhidmat dalam 33 tahun dalam bidang pendidikan ini, boleh Datuk kongsikan sedikit? Okey. Saya pernah dipilih untuk berada dalam friendship program untuk pergi ke Jepun di bawah anjuran JICA.
di bawah dasar pandang ke timur. Jadi pada ketika itu saya melihat apa yang berlaku di negara Jepun. Dalam tempoh sebulan itu saya sangat kagum sebab tengok masyarakatnya, masyarakat yang sangat bertanggungjawab. Mereka yang baik, mereka menghormati tetamu, mereka menjaga kebersihan, mereka ada sifat-sifat yang sangat kita kagumi dan inginkan berlaku dalam negara kita. Kemudian apabila berlaku pandemik COVID-19, pada asalnya saya ingat itulah perkara yang saya akan ingat sampai bila-bila sebagai satu perkara yang akan saya kenang. Tapi bila berlaku pandemik COVID-19, cabarannya cukup kuat. Menguruskan SPM 2020 adalah satu sejarah dalam perkhidmatan saya yang saya tak dapat lupakan. Jadi apapun yang telah saya kenang, yang dulu saya tak akan lupakan juga. Betul. Cuma ada yang mana lebih tinggi hierarkinya. Jadi akhirnya insya-Allah saya akan gabungkan kedua-duanya. Kejayaan dalam menguruskan SPM 2020 dan kehebatan masyarakat Jepun sebagai satu contoh untuk kita bawa dalam pendidikan negara kita. Baik. Bagaimana melahirkan anak ABC. Jadi lepas ni kita ceritakan masih ABC. lagi dengan ABC, Datuk. Ya, insya-Allah. Dan kita boleh lihat tadi Datuk ada ceritakan bagaimana Datuk terdapat inspirasi daripada masyarakat Jepun dan bagaimana sendiri Datuk menguruskan peperiksaan SPM pada tahun 2020 dan bagaimana kita ingin melahirkan insan yang berkualiti melalui kedua-dua pendekatan tersebut. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dalam Sembang Didik, Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sembang Didik di Didik TV KPM. Kami masih bersama dengan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia di sini yang ke-19, Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali. Dan untuk kali ini nak tanya juga, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit dari segi visi dan misi harapan Datuk yang Datuk bawa dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara pada tahap yang lebih tinggi. Silakan Datuk. Kementerian Pendidikan Malaysia dah ada visi sekian lama. Saya pasti visi itu sudah pun difikirkan cukup dalam oleh mereka yang dipertanggungjawabkan. Jadi visi Kementerian Pendidikan Malaysia, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Sangat cantik. Sangat cantik. Jadi apa yang saya ingin bawa bersama dengan rakan-rakan seluruh warga Kementerian Pendidikan ialah visi yang telah pun kita ada sekian lama. Cuma kita cerakinkan, kita terjemahkan visi setiap itu satu baik-baik dengan cara yang paling mudah, paling selesa untuk kita laksanakan di seluruh negara. Sebab kita ada 10,000 buah sekolah, 10,000 lebih buah sekolah. Kita ada lebih 5 juta pelajar. 5 juta pelajar, betul? Hampir 500,000 guru. Jadi keluarga kita sangat besar. Keluarga pendidikan Malaysia. Jadi apa yang kita nak bawa ialah apa yang sedia ada, cuma kita melihat kepada aspek-aspek tertentu. Kalau kita bercakap tentang pendidikan berkualiti, di bawah pendidikan berkualiti, kita kena cari apakah prinsip dasar yang kita telah tetapkan selama ini untuk kita capai. Jadi kita ada falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita pun dah sebut dengan jelas, urusan ataupun hal berkaitan pendidikan ini adalah satu usaha yang mesti berterusan. Tidak boleh berhenti wa ima satu saat pun. Sebab tu kita masa pandemik COVID-19 tetap kita jalan juga, mendidik juga, jalan juga, cari jalan. Sebab pendidikan ini adalah satu perkara yang wajib kita laksanakan dan teruskan dalam sistem kita dan teruskan. Lepas tu setiap anak ada potensi. Potensi mereka mesti kita keluarkan, kita raikan, bangunkan potensi mereka. Dan potensi yang ada itu kita kena seimbangkan, kita kena harmoniskan. Jadi ada orang potensi dia mula dengan sukan, ada dengan muzik, ada dengan seni, ada dengan akademik. Jadi dengan apa sekalipun potensi itu, tapi akhirnya kita kena seimbangkan, harmonikan, jadinya sebagai satu yang menyempurnakan diri anak itu. Jadi bila anak itu dah seimbang, kita landaskan pula dengan asuhan agama, kepercayaan pada Tuhan. Jadi akhirnya anak itu akan jadi orang yang sejahtera dalam hidup dia, diri dia, keluarga sejahtera, dan masyarakat sejahtera dan negara akan sejahtera. Jadi dapatlah yang hujung tu negara sejahtera dalam visi kita. Tapi bila kita bercakap tentang insan terdidik, di sinilah kita kena lihat betul-betul bila insan terdidik, adakah dengan cerdik akademik straight itu kita anggap cerdik ataupun holistik.
Kemenjadian murid secara menyeluruh. Okey. Dari segi sasiahnya, dari segi kemahirannya, dari segi inteleknya. Jadi inilah yang kita kena lihat. Jadi bagi kami di Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk melahirkan insan terdidik ini bukannya hanya terletak pada guru. Mesti daripada kepimpinan di kementerian, kemudian kepada guru-guru, ibu bapa dan masyarakat. Jadi semua itulah yang kita harapkan akan menjadikan anak yang ada dalam sistem kita ini anak yang terdidik, yang saya katakan ABC tadi. ABC ya. Jadi bercakap berkaitan dengan ABC ni, sebenarnya Datuk dari tadi tu cakap ABC tapi kita masih belum jelas lagi. Mungkin sekarang ni masanya untuk kita keluarkan dan mengetahui apakah sebenarnya ABC yang Datuk maksudkan. okey, Silakan Datuk. Alhamdulillah. ABC yang saya maksudkan, A itu anak, Anak, B itu baik, okey. C itu cerdik. Anak baik cerdik. Anak baik cerdik. Jadi kalau kita nak cantikkan ayatnya, anak yang baik lagi cerdik. Oh, anak yang baik lagi cerdik. Ya. Okey, mungkin ada kata apa sebabnya ataupun rasionalnya kenapa Datuk mengeluarkan ABC tu? Sejarahnya Datuk. Sejarah. Ya, sejarah. Sejarahnya. Jadi sebenarnya perkara yang paling asas dalam pendidikan ni, sebenarnya kita kena lihat kepada bagaimana orang-orang tua kita dahulu. Bagi saya yang dah usia melebihi 50 tahun, menghampiri 60 ni, saya ingat lagi orang tua kita dulu di sekolah banyak pesannya. Kan, di rumah bila ada tetamu, kan, jangan lalu depan tetamu. Betul. Guna pintu belakang. Kalau lalu depan tetamu pun tunduk. Ya. Kalau orang tua bercakap jangan menyampuk. Jangan menyampuk, ya. Jadi balik rumah sebelum maghrib. Jadi semua tu pesan yang baik-baik. Jadi baik itu sudah diajar di rumah. Tapi ayah pesan, kalau nak jadi orang yang berguna, nak dapat kerja, pergi sekolah, dapatkan ilmu. Dapatkan ilmu. Jadi tapi apa yang berlaku ke belakang ini sudah berbeza. Mungkin masa makan pun tak dapat nak beri teguran, masing-masing dengan peranti, Betul. balik rumah duduk di bilik masing-masing. Jadi mungkin perkara itu sudah hilang. Dah berbeza. Jadi ilmu tu dapat di hujung jari, pergi ke sekolah pun bagi ilmu lagi. Jadi fikir semasa saya jadi pengarah pendidikan Negeri Sembilan, tak boleh. Kita kena bawa masyarakat kita ni balik pada nilai yang sebenar. Baik yang telah pun dibentuk dalam masyarakat. Itu kembali kepada pengalaman saya di Jepun. Bila saya bertanya pada masyarakat di sana bagaimana nilai-nilai itu ada dalam masyarakat mereka, mereka cakap diajar melalui pendidikan. Dalam pendidikan itu sendiri diajar nilai-nilai. Jadi kalau kita berjaya terapkan nilai-nilai yang baik dalam pendidikan, insya-Allah anak yang baik, maksudnya itu wajib, itu asas. Itu asasnya ya. Lagi cerdik, itu bonus. Siapa yang baik dan cerdik, bonus. Okey. Tapi paling tidak kalau dia keluar daripada sistem pendidikan, dia orang yang baik, pasti akhirnya dia akan cerdik. Sebab orang yang baik ini mudah kita cerdikkannya. Betul. Tapi orang yang cerdik belum tentu dapat kita baikkan. Sebab orang yang cerdik ni mungkin ada soal jawabnya bila kita nak cerdikkan mereka. Jadi inilah yang ada dalam pemikiran saya. Dan kenapa ABC? Sebab ABC ni mudah diingat. Semua anak yang kecil baru masuk tadika, prasekolah pun dah tahu ABC, sampailah yang dewasa, persis yang tua, peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya, ya, Datuk kan? Betul. Dan Betul, tadi Datuk bercakap mengenai ABC ni, saya suka bila Datuk kata akarnya anak itu kena baik dulu. Ya. Lepas baik, cerdik itu adalah bonus. Ya. Mungkin Datuk ingin terangkan lagi sekali kenapa anak itu harusnya baik dulu, Datuk? Sebab setiap manusia ni apabila ada satu karakter yang baik dalam diri, apa saja yang sampai ke dalam diri mereka, mereka akan laksanakan dengan sebaiknya. Kalau dapat duit yang banyak itu dia akan buat dengan cara yang baik. Kalau dia dapat kesusahan, dia akan melihat, mencari rakan-rakan yang boleh membantu. Kalau rakan-rakan susah, dengan baik dia tu, dia akan pergi bantu. Sebab baik ini banyak istimewa. Apabila dia baik, pulangan pada diri pun baik. Dan bila kita bercakap tentang negara sejahtera, bercakap tentang keluarga Malaysia, kita bercakap tentang sekolah sejahtera, semua itu mesti bermula dengan komponen yang kecil di dalam dia tu. Komponen yang kecil dalam ialah individu. Betul? Individu tu mesti baik. Kalau tidak baik, kita bercakaplah negara sejahtera, kita bercakaplah dunia sejahtera, kita tak akan dapat. Sebab yang kat dalam tu perkara yang tidak baik.
Jadi itu yang penting. Anak yang baik perlu kita. Dan saya yakin dan percaya semua ibu bapa di luar sana ingin melihat anak-anak mereka ialah anak yang baik, yang boleh diharapkan di hari tua mereka nanti. Sebab anak yang baiklah akan berada di sisi ibu ayah masa sakit, semasa mereka dalam keadaan yang tidak bermaya ataupun dalam kesusahan keluarga. Inilah yang akan datang. Sebab anak yang baik. Anak yang baik. Anak yang baik. Baik. Dan itu dari segi mungkin pendidikan daripada awal sehingga dewasa. Dan bagaimana Datuk ingin ceritakan bagaimana ingin terapkan konsep ABC ini dalam dunia pekerjaan pula. Contohnya sebagai Datuk sendiri sebagai pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Silakan Datuk. Okey. Dia ada dua keadaan. Pertama sekali, apa yang kita nak lahirkan, ABC, anak yang baik ini, untuk dia meneruskan pembelajaran mereka sampailah ke peringkat SPM nanti. Jadi setiap ilmu yang mereka dapat, mereka akan bawa ke peringkat universiti ataupun dalam pekerjaan nanti. Betul. Jadi kalau kita tanyakan, sebenarnya di luar sana, pihak majikan memang mendambakan, mengharapkan mereka yang masuk ke dalam kerjaya bidang bisnes ataupun perniagaan mereka nak anak yang bertanggungjawab. Pekerja yang boleh diharapkan, tidak memeningkan kepala mereka sebenarnya. Betul. Jadi kalau mereka nakkan itu, maka dari mana datangnya? Mesti ada datangnya dari sistem pendidikan kita. Kitalah feeder kepada mereka. Jadi kalau semua pihak melihat ini dalam pekerjaan, kita perlu lahirkan asas anak yang baik, maka kita perlu sokong sama-sama. Betul. Dan untuk kita melahirkan anak yang baik ini, apabila kita mengasuhkan UPSR dan PT3, tidak ada periksaan. Inilah ruang yang sangat terbaik. Kita boleh buat pelbagai aktiviti dalam pendidikan kita. Kita bukan kata nak mengenepikan periksaan, tapi kita boleh buat pelbagai cara yang lebih kreatif, lebih inovatif dalam mendidik. Bawa mereka ke pertandingan sukan, bawa mereka ke pertandingan inovasi, seni, perkemahan, melalui badan beruniform. Semua ini adalah platform yang terbaik untuk beri mereka satu pengalaman yang melekat di hati mereka. Betul, yang mendidik jiwa mereka. Kalau dapat saya kongsikan, silakan Datuk. Saya daripada pendidikan awal dulu, seorang anak serigala, pengakap, sampai saya dapat sijil pengakap raja. Alhamdulillah. Dan sijil pengakap raja itulah yang saya bawa untuk temuduga menjadi guru. Dan hari ini saya dah jadi guru dan berada pada kedudukan yang menjaga guru satu Malaysia. Terbukti. Jadi kalau saya nak kongsikan, badan beruniform itulah yang banyak membentuk karakter saya. Jati diri Datuk sendiri. Alhamdulillah. Jadi selepas saya bekerja, diberi amanah menjaga periksaan, bahan sulit yang sangat penting daripada kita dalam pendidikan. Saya jaga selama 20 tahun. Alhamdulillah. Itu juga satu lagi platform yang bina karakter. Jadi sebenarnya itu mungkin secara peribadi bagi saya, tapi sebenarnya itulah yang kita nak bawa anak-anak kita. Pengalaman mereka melalui satu-satu itu akan berbeza, tapi kita nak ia lekat di jiwa mereka dan menjadi seorang yang bertanggungjawab dan memberi makna kepada kehidupan masyarakat dunia. Baik, terima kasih Datuk atas penerangan di segmen ini, dan sudah terang lagi bersuluh betapa pentingnya konsep ABC, anak yang baik lagi cerdik, dan boleh diterapkan oleh semua guru-guru di Malaysia untuk melahirkan murid-murid yang lebih holistik keseluruhannya. Terima kasih Datuk. Jadi jom kita berhenti minum air dulu, boleh? Boleh. Kembali seperti dalam segmen Didik TV KPM. Bersama kami dalam Sembang Didik di Didik TV KPM, informasi bersama dengan tak lain tak bukan Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang ke-19, ya, yang merupakan seorang yang banyak pengalamannya dalam dunia pendidikan Malaysia. Dan sekarang ini kalau kita lihat ada banyak perubahan dari segi pendidikan, mungkin Datuk boleh ceritakan dan kongsikan kepada penonton semua di mana Datuk melihat dunia pendidikan negara kita pada 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Saya sudah 33 tahun dalam pendidikan. Jadi saya lama di Negeri Sembilan, hampir 31 tahun. Jadi apa yang saya lihat bermula daripada seorang guru dan warden di asrama. Jadi mereka yang saya didik dahulu, yang saya jaga di asrama, hari ini sudah ada yang profesor, sudah ada yang doktor, pakar, sudah ada pegawai di jabatan di kementerian. Jadi maksudnya dalam 30 tahun kita boleh lihat, kalau kita cakap pada mereka,
30 tahun dulu, hari ini saya dah boleh lihat depan mata saya apa yang dah berlaku. Dan mereka masih lagi hormat, mereka masih lagi bersalam cium tangan saya. Jadi sebenarnya apa yang kita buat, itulah hasil yang kita akan dapat. Betul. Walaupun ada di antara mereka saya pernah rotan atas kesalahan yang mereka buat, tapi akhirnya mereka berjaya dan mereka masih lagi teruja untuk bersama dengan saya. Jadi kalau 5 tahun akan datang dalam pendidikan, hari ini kalau kita ajak anak tu di tahun 6, mereka akan keluar SPM. Betul? Di tingkatan 5. Tingkatan 5. Universiti nanti akan tahu, akan dapat rasa bahawa anak-anak yang masuk ke universiti pada ketika itu anak yang baik, yang mereka rasa seronok untuk sambungkan pelajaran, berikan mereka didikan untuk dia terus berjaya dalam kehidupan mereka. Jadi sebenarnya kita nampak 5 tahun masa yang singkat, tapi kalau kita mula bercakap hari ini, segala-galanya akan jadi realiti 5 tahun yang akan datang. Jadi saya mengajak rakan-rakan pendidik di seluruh negara, masyarakat, ibu bapa, marilah kita sama-sama lahirkan anak yang baik lagi cerdik. Betul. Sebab baik itu pastinya akan mensejahterakan, dan cerdik itu bonus kerana mereka akan beri yang jauh lebih istimewa dengan ilmu, dengan bakat yang mereka ada. Jadi 5 tahun akan datang, saya dapat rasakan satu suasana yang seronok anak-anak untuk datang ke sekolah kerana potensi mereka akan diraikan. Anak-anak itu akan lebih kreatif, akan lebih berinovasi, inovatif dalam mereka mendapat ilmu pembelajaran. Betul. Dan apabila itu berlaku, pastinya cikgulah orang yang paling gembira sekali, puas hati. Dan mungkin dengan memandang keadaan itu, mungkin saban hari cikgu akan menitiskan air mata. Betul. Sebab mereka yang dididik itu sudah berjaya, sudah nampak kesan di depan mata. Belum mereka pergi meninggalkan dunia ini pun sudah rasa nikmat di hadapan mereka kerana anak-anak yang baik itu sudah lahir di hadapan mereka. Apa yang kita semua hari ini, Datuk, akan mencorakkan masa depan negara yang lebih cerah. Betul. Dan apa yang guru terapkan pada hari ini, pada saat ini, akan mencorakkan masa depan anak-anak bangsa kita, Datuk. Dan bila Datuk bercakap berkenaan dengan menitisnya air mata seorang guru apabila melihat kejayaan murid-murid mereka, saya pun ada pengalaman itu sendiri, Datuk. Apabila saya berjumpa dengan guru saya di sekolah rendah, apabila beliau melihat saya, dia kata, "Ni Irfan Syahmi kan?" Cakap, "Ya, saya, cikgu." Dia masih ingat saya apabila saya bercium tangan dia, keluar air matanya sebab dia dah nampak anak-anaknya dah berjaya, Datuk. Betul. So, Datuk sendiri pun mungkin ada pengalaman yang sama. Ya, betul. Itulah jiwa cikgu. Sebenarnya itulah jiwa cikgu yang sebenar-benarnya. Cikgu ni seorang yang jujur, ikhlas mendidik. Jadi kita jangan petikaikan. Apa yang mereka didik, mereka nak tengok hasil. Mungkin tak boleh tengok hasil pada hari yang sama, tahun depan, 10 tahun. Tapi apa yang mereka harapkan apabila mereka berada di alam barzah, mereka nakkan nikmat hasil didikan mereka itu. Itu yang sebenar-benarnya. Jadi apa yang kita harapkan ialah 5 tahun akan datang, hasil ini sudah kita dapat lihat dengan nyata. Cikgu seronok, dan pasti yang paling seronok ialah ibu bapa. Kedua ibu bapa kita akan lihat perubahan anak-anak yang balik ke rumah membantu ibu ayah, dan mereka boleh sandarkan, mereka dapat rasakan walaupun anak dia akan jadi engineer, doktor, pemimpin yang hebat satu hari nanti, pasti kalau dia terlantar di hospital, anak itu jugalah yang akan baring di celah lorong katil di hospital untuk menjaganya sampai dia meninggalkan dunia InsyaAllah, ini. Jadi pasti, kerana anak itu sudah anak yang baik dan istimewa. Jadi ini yang kita harapkan. Kalau kita nak cerita tentang negara sejahtera, kita bercakap dulu tentang individu yang kita lahirkan ini. Yang baik-baik belaka, confirm. Pasti kita akan dapat 5 tahun akan datang sebuah negara yang sejahtera, aman makmur, tidak ada pertelagan, saling mempercayai, saling mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk negara. Tidak ada yang melihat mencari kepentingan peribadi. Semuanya ingin menyumbang, memberi kebaikan kepada orang lain. Itulah 5 tahun yang akan datang, insya-Allah, sampai bila-bila akan bermula di sini pada saat ini dengan sistem pendidikan yang baik, insya-Allah. Dan mungkin Datuk boleh sekarang ini berikan sedikit kata-kata semangat kepada guru-guru baru yang baru saja melangkahkan kaki sebagai seorang yang memberikan pendidikan dan ilmu. Boleh Datuk kongsikan? Jadi pada semua guru di seluruh negara, jadilah guru yang terbaik untuk kehidupan ini. Sebenarnya bersyukur dan sentiasalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita adalah insan yang terpilih sebenarnya apabila menjadi pendidik. Pendidik ini kerjanya sangat luhur, dan setiap hari ajaran kita, didikan kita itu akan sampai kepada puluhan, ratusan murid.
dan pastinya ini adalah amal jariah kita yang akan berpanjangan. Apatah lagi kalau kita melahirkan anak itu anak yang baik, yang boleh berjasa kepada kehidupan, pastinya itu adalah satu nikmat yang cukup besar. Mungkin guru-guru yang muda belum merasai. Mereka datang baru masuk dengan pelbagai cabaran, dengan kesukaran, tanpa pengalaman. Tapi pesan saya, orang yang sudah 33 tahun dalam perkhidmatan, ia merupakan satu nikmat yang tidak ternilai apabila melihat kejayaan, keseluruhan sistem pendidikan kita. Tidak lain tidak bukan, semuanya disandarkan pada bau pendidik. Jadi buatlah yang terbaik, pasti yang baik-baik akan datang. InsyaAllah. Seluruh masyarakat Malaysia sebenarnya inginkan satu sistem pendidikan yang terbaik. Mereka akan sokong. Cuma yang bercakap itu memberi pandangan untuk kita jadi lebih baik. Jadi kepada semua warga pendidik, ibu bapa, sama-samalah kita mendidik anak bangsa kita. Percayalah kepada kami di Kementerian Pendidikan Malaysia. Trust and inspire. Bila ada kepercayaan, di situlah akan datang inspirasi. Inspirasi itu akan datang kreativiti, inovasi, akan datang kejayaan demi kejayaan dan kehebatan, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, terima kasih Datuk. Dan apabila saya duduk di sebelah Datuk ni, saya boleh rasakan satu aura figura seorang bapa di sini, dan saya sangat suka apabila Datuk menekankan segala aspek, bukan sahaja kepada guru-guru, murid-murid, malah masyarakat keseluruhannya. Dan di sekarang ni saya nak minta kepada Datuk untuk berikan harapan dan juga ceritakan kepada mereka di luar sana dari segi aspirasi pendidikan negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Silakan Datuk. Terima kasih. Jadi bagi kita dalam pendidikan, kita mesti pegang pada prinsip yang jelas. Kalau kita ada visi itu seperti yang saya kata tadi, hayati betul-betul. Pendidikan berkualiti. Jadi setiap mereka yang terlibat dalam membentuk dasar, dalam menyediakan sistem pendidikan itu, pastikan yang terbaik. Apabila kita bercakap tentang insan terdidik, didiklah dari hati yang ikhlas, bekerja dari hati, buatlah dengan semangat satu pasukan. It takes a village to raise a child. Kita mesti buat sama-sama, kemudian kita jangan ada prasangka, dan kita mestilah bersungguh-sungguh, istiqamah, dan insya-Allah kita akan dapat insan yang terdidik di hadapan mata kita. Jadi kita perlu beralih. Kita tak nak lagi anak kita itu diikat tangan. Betul. Kita command and diarahkan. Tak mau. Pendidikan ini berbeza. Pendidikan ini mesti datang dari hati sanubari yang ikhlas dan jujur. Ia akan sampai. Aura itu akan sampai pada anak kita. Jadi trust and inspire, percaya dan berilah inspirasi. Betul. InsyaAllah itulah yang kita akan bawa. Jadi saya yakin Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan dan kepimpinan seluruhnya, kita akan beri yang terbaik untuk pendidikan negara, insya-Allah. InsyaAllah Datuk. Kata lainnya, dari hati turun ke hati juga Datuk. Bila kita semai anak masyarakat kita dengan pendidikan yang baik, insya-Allah akan wujudlah insan yang kita nakkan itu. Baik, sekarang ni Datuk, Irfan ingin dapatkan sedikit rumusan atas perbincangan kita sepanjang 1 jam ini. Silakan Datuk. Okey. Jadi secara kesimpulannya, pendidikan adalah tanggungjawab semua pihak, seluruh masyarakat, seluruh warga Malaysia. Dan pendidikan ini tidak akan berakhir di sini. Dia akan terus berpanjangan sehinggalah mereka masuk ke dalam masyarakat sebelum mereka pergi meninggalkan dunia ini. Jadi pendidikan tidak ada lain caranya, mesti diberikan sejujurnya, seikhlasnya. Sebab pendidikan yang ikhlas itulah yang sampai ke hati. Pendidikan ini ialah cerita menulis sesuatu yang baik ke dalam jiwa anak-anak kita, ke dalam hati anak-anak kita. Jadi kalau kita tidak tuliskan sesuatu, tidak ada bekal untuk mereka meneruskan perjalanan kehidupan ini. Jadi bukan ceritanya menulis di atas kertas, mendapatkan straight A+, tapi ceritanya menuliskan sesuatu di hati mereka dengan apa cara sekalipun. Cumanya yang atas kertas sijil itu mungkin untuk membezakan laluan mana untuk dia pergi. Tapi masih ada yang lain, Datuk. Masih ada yang lain lagi. Jadi sebenarnya apa yang kita harapkan, masyarakat di luar sana akan menerima anak-anak yang keluar daripada sistem pendidikan ini dengan rasa penuh kesyukuran, kerana semuanya berada dalam situasi yang begitu sejahtera, situasi yang hebat dan situasi yang saling percaya mempercayai dan melengkapi antara satu sama lain. Baik, terima kasih Datuk. Itulah dia harapan dan wawasan
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang ke-19 yang berbahagia Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, dan kita mengaminkan segala doa yang telah diutarakan oleh Datuk sendiri supaya negara kita lebih makmur dan berjaya pada masa akan datang dengan adanya sistem pendidikan yang berkualiti tinggi. InsyaAllah Datuk, ada sampai jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mak Didik, Didik TV, KPM.